أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واكتفى. Ada masjid rombongan itu setelah masa waktu semaya zuhur, dia pun semaya di masjid. Tak ada mungkin semaya masjid kalau kita ni, maka ia di satu kampung untuk nak semaya zuhur di masjid itu ataupun surau itu. Satu waktu semaya tu orang tak main lagi. Patut ada orang tua seorang ternyapuk. Pakai kain, pakai suara anak. Kalau kita lagi situ orang hijau satu pekan roh tu lah, duk menyapu sikit. Lepas tu, demo tu agak tanya, kata, tak ada siapa lagi tu. Mana tu email? Dia kata, hak orang yang menyapu tu kata saya tu email. Saya ni kata email. Allah Akbar. Lepas tu, ke mana? Tak semaya tu. Yang tersegit ni dia mau semaya Jumaat asal. Jumaat asal semuanya. Saya tak suka-suka kata dalam tempat kita ni, kita dapat hotel selatan ni, luar selatan ni tak ada juga begitu. Bagi orang yang beragama Islam, tetapi buku semaya ni, masalah semaya di masjid kan, boleh dilihat tu, mereka semaya di rumah. Tapi nak ada di satu tempat tu sekadar semaya Jumaat asal. Ada masjid tapi sekadar semaya Jumaat. Nah, ya ada masalah kita ni. Masalah kita buat satu amal ibadat. Boleh kita buat satu amal ibadat khususnya buku semaya ni, yang mana kita tahu termasuk dalam rukun Islam. Rukun Islam. Nak tahu kata kita ni okey Islam, tanah airnya, alamat dia buku semaya. Kalau kita tak semaya tu, berarti kata kita tu bukan dia Islam. Setengah hadis riwayat tak dengan lafaz kufur Allah tak. Ulama bertafsir kufur sini maksudnya apa? Kufur amali ke, kufur i'tiqadi. Yakni ada masalah semaya itu sekali bagi kita satu tanda, satu alamat yang kita ni beragama Islam. Hamba Tuhan yang beragama Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu semaya. Maka pada yang mulia ini kita dapat semaya subuh dengan secara Jumaat, dan semaya subuh ini satu salat ataupun satu semaya yang agak kata penting sekali bagi kita. Tiap-tiap waktu ada kelebihan dia. Tiap-tiap waktu semaya itu ada kelebihan dia. Maka semaya subuh ni ikut Nabi kata man shalla subh fahuwa fi dhimmatillah. Sesiapa yang dapat tunai semaya subuh, kita tambah lagi lah semaya subuh di masjid dengan secara berjemaah, fahuwa fi dhimmatillah, dia duduk jaga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan jaga dia, dan Tuhan jaga dia. Masalah kita hidup di dunia ni, kita ni manusia sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah. Walaupun kita ni orang terbaik dalam mana pun, tetapi masalah kita nak selamat daripada benda-benda yang akan menolak kita tu, masalah kata kita akan dapat selamat kalau Tuhan tak jaga kita.
Sewaktu tu panggil ada macam-macam cubaan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak cuba kita. Tiap-tiap hari kita dengar di situ belaga mutu, belaga kereta, mati satu keluarga. Nah, semalam itu saya lalu di Tondon Bypass tu, nampak kereta dadu penuh, namun nak mesak gapo, go tu jatuh. Kereta dak depan tu hancur. Nah, bertiga teh kereta. Duk kecek dengan erti nak kata, kalau kita pasal duduk lah kereta, duduk tunggu lah kereta ketika go tu jatuh tu balas mana kita. Bohekkan tu saya tengok ingat hak berlaku pada di Mekah pada berapa tahun dulu. Hak gapo jatuh tu crane panggil dah. Allah tengok uji ya Tuhan. Uji ya Tuhan. Nak kata masalah keselamatan jiwa kita pada tiap-tiap hari itu ia bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu cara nak kita selamat daripada benda-benda yang akan jadi membahaya kepada kita iaitu semaya subuh. Nah, Nabi kata sini dalam hadis sahih iaitu dikeluar oleh Imam Muslim, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Sesiapa yang dapat tunai semaya subuh, dia akan duduk dalam keadaan jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan nak jaga dia supaya dia tu dapat selamat daripada benda-benda jahat yang akan berlaku di atas diri dia dan di atas anak-anak keluarga dia, anak bini dia. Itu nak kata semaya subuh ni bukan sekadar dalam akhirat saja, sangat penting bagi kita. Atas dunia ni Tuhan jaga kita. Pas dalam akhirat pula Tuhan kata man shalla al-bardaini dakhala al-jannah. Nah, sesiapa yang dapat semaya bardain. Bardain sini ni iaitu semaya subuh dengan semaya asar. Sesiapa yang dapat solat, dapat semaya, dua semaya ni, bukan kata semaya subuh, semaya asar, hal lain tak semaya tu bukan dia. Hadis ni nak ayat kelebihan semaya subuh dengan semaya asar. Nama lagi pahal ke lain tu. Masalah pahal sunnah ni kena pandai-pandai juga, kena mikir juga, kita kena pakai ilmu juga. Nabi kata sesiapa yang semaya dua waktu ni iaitu semaya subuh dengan semaya asar, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga. Apa tu semaya isya, namun tinggal tu jangan hak tu 5 fardu tu Tuhan fardu dah atas kita. Cuma sini Nabi nak cerita masalah kelebihan dua semaya saat ni, iaitu semaya subuh dengan semaya asar, dakhalal jannah, dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di akhirat itu dia masuk syurga dah. Nah, siapa kita kalau kita semaya subuh, balasan kita pada hari akhirat nanti itu iaitu kita akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu di akhirat. Nah, adapun atas dunia, nah sepuh Nabi cerita saat ni, kita duduk di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan duk jaga kita. Tuhan duk beri keamanan kita, keselamatan kepada diri kita. Nah, orang yang nak niat buat jahat kita, nak buat fitnah kita, kita dapat selamat. Segala-gala kejahatan yang akan berlaku di atas diri kita, Tuhan jaga berlaku. Orang yang mari nak sihir kita, nak khenak kita, Tuhan jaga. Ada Nabi cerita ni, Nabi tak bohong. Dan Nabi ni dia tak pandai menulis. Sebab tu kita berani kata Nabi tak bohong. Nabi ummi, tak pandai menulis, tak pandai baca. Kalulah agama Islam itu yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dia tu pandai baca, pandai menulis, pandai mengajar supaya kita ni nak wisyakan, ustaz kita pandai menulis bahasa Arab, saya pun pandai menulis. Situ buat orang kita ni keliru ni. Ya Allah dak Nabi cerita ni. Nama Nabi duk kaget diri. Maka dengan hikmat Tuhan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak pandai baca, tak pandai menulis. Berkata Nabi ni bodoh. Tak pandai menulis, tak pandai baca. Nawayak kata semua hak Nabi duk cerita melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada dengan bentuk perkataan dia ataupun perbuatan dia sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan hantar wahyu kepada dia. Wahai Muhammad, seperti hadis kita baca saat ini, man shalla subha, sesiapa yang semaya subuh, fahuwa fi dhimmatillah, dia tu duduk bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mai cerita hadis ini bila? Setelah mana dia dengar daripada Jibril atau daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wahyu. Nabi takak wahyu tu, dia dengar tu, dia mai ayat kok sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat.
Semua hak Nabi dok ayat kita tu orang panggil wahyu. Sebab itulah kita setelah mana Nabi ayat baik tu kata gitu gini, ibadat balas tu, balas ni, kita kena terima 100 fatrah. Tak bolehlah kita nak kata gapo-gapo sunnah Nabi. Ada orang nak kata begitu. Saya rasa ustaz mak kita biasa mai teguh, mari apa panggil sikit buat kita dalam nasihat dia waktu pagi. Saya biasa tengok satu klip ustaz mak ada, lah ni ada satu rombongnya panggil nak menetapkan sunnah. Nak lawas sunnah. Ada juga nak lawas sunnah. Mai otak mana mai mikir mai nak menetap sunnah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahyu ni mari pada dua bentuk, iaitu wahyu melalui Al-Quran Karim. Patu wahyu selagi iaitu wahyu melalui hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti saya ayat sana, Nabi ia tak akan cerita, ia tak cerita kepada sahabatnya melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu taala. Nabi nak baca sekali dia tak pandai baca. Dia nak mengarang, nak menulis, dia tak pandai menulis. Maka mari mana? Hak Nabi doa kita, mari daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis kita baca saat ni berkenaan dengan semaya subuh saat ni tu. Nah. Lepas tu masalah semaya subuh saat ni kak. Nah, yang kedua je malaikat tu sentiasa berdoa kepada kita. Bagi orang yang semaya subuh tu, nah man sallal fajra thumma jalasa fi musallah. Bagi siapa yang dapat semaya subuh dalam masjid, kemudian dia duduk dalam musalla. Supaya kita duduk dalam ni sama dah kita duduk berzikir. Sampai tu sudah maya tu jangan akik punggung lalu. Sebab itulah kita kena zikir dulu. Nah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, baca ayat kursi. Nah, lepas tu zikir beberapa, ikutlah dengan betul-betul zikir gapo ikutlah lepas maya tu. Jangan panggil wirid lepas maya tu. Satu sunnah Nabi, satu pesan Nabi. Daya atau Nabi kata sini, sesiapa yang dapat semaya subuh, kemudian dia duduk dalam musalla dia tu, sama ada dia duduk berzikir ataupun kita duduk muzakarah, main pakat-pakat dengan nasihat ataupun kuliah subuh. Sama kita berzikir mengingati Allah Subhanahu taala, sallat alaihi malaikah. Malaikat tu akan berdoa kepada si semaya subuh saat ni tu. Nanti doa kita. Nah, maka Nabi kata sini pula wasalatuhum alaihi, gapokah malaikat tu doa kita. Nah, malaikat tu doa kita dengan doa gapo? Nabi kata sini Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ighfir lahu, ampunkanlah dosa hamba-Mu seorang ini. Ampunkanlah dosanya. Yang kedua pula, Allahumma arhamhu. Ya Allah, merahmatilah dia. Beri rahmatlah kepada dia. Dua perkara hak malaikat doa kita ketika kita sembahyang subuh. Setelah mana kita dapat sembahyang subuh, kita akan dapat doa daripada malaikat. Malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu taala untuk buat kita dua perkara, iaitu itu ampun dosa kita, dan yang kedua itu rahmat kepada kita. Nah, maksud hidup kita hari ini tu boleh dua perkara ni, ataupun hidup kita di atas dunia ni boleh dua perkara ni, tak ada masalah ke apalah, rasa gembira lah. Sebab kita nak masuk syurga Allah Subhanahu taala, walaupun kita buat amalan beribu-ribu amalan, sama ada hak fardu, sama telah dah hak sunat pun kita gomoh habis, semaya tahajud tak biasa tinggal, Quran tak biasa tinggal, baca tiap-tiap hari. Orang panggil segala suruh-suruh amal ibadat tu kita buat belaka. Nah, tetapi ingatlah satu syarat nak kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu taala, iaitu kita kena dapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala. Takdir kita buat amalan, buat tapi Tuhan tak beri ampun kita. Tak boleh masuk syurga. Tak boleh masuk syurga kalau Tuhan tak ampun kita. Maka salah satu supaya nak kita dapat keampunan daripada Allah Subhanahu taala iaitu semaya subuh. Nah, semaya subuh. Yang kedua, hak kita nak pula rahmat. Nah, minta kau Allah Subhanahu taala kepada kita tu. Kasih sayang Allah Subhanahu taala kepada kita. Kita nak Tuhan kasih kita. Tu dia. Tiap-tiap amal ibadat sama ada semaya dan lain pun, tujuan kita buat amal ibadat nak Tuhan sayang kita. Apabila Tuhan sayang kita tu, Tuhan
kita masuk syurga lah. Sebab syurga tu bagi Allah Subhanahu taala, miliki Allah. Kalau Tuhan dia tak reda kita tak usah kacau, buat amal tara mana pun Tuhan tak reda kita tak boleh masuk. Kita Tuhan rumah nak masuk rumah kita. Kalau kita tak buka pintu, tak usah tak kacau, tak boleh masuk. Masuk salah lalu ada. Tukut dadu mai igat ada. Demikian juga syurga Allah Subhanahu taala miliki Allah. เจ้าของสวรรค์tuคือ Allah Subhanahu Wa Taala. Bah kalau เจ้าของ dia tu tak jinjong, tak redha, maka macam manakah kita nak dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Maka supaya nak tuai syurga tu, kita dapat masuk syurga, iaitu kita nak buatlah mana dia tu kasih kepada kita. Nak buatlah mana kita ni dapat rahmat daripadanya, iaitu melalui salah satunya melalui semaya subuh. Allah, nak kata semaya subuh ni satu ibadat yang paling hebat sekali. Kalau kita tengok situ ya semaya 2 rakaat ya. Kalau kita nak ukur dengan semaya lain tu, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3, Isya 3. Tapi subuh ni 2 ya. Tapi Tuhan mari letak masa waktu yang buat apa ni banyak kebanyakan manusia hamba Tuhan ni payah nak jaga. Payah nak bangun. Lah kita perhatiinlah gilah masjid mana dah. Maghrib ni penuh. Sejak patah, sejak Zabidah kedua, sejak mana-mana pun di negeri Syiah, negara Syiah ataupun di Saudi pun. Nah, gilah mana tempat terperhati tengok. Maghrib ni penuh, bertiga 4 sah. Semaya Isya pun penuh. Zuhur pun penuh. Cara cekang orang kerja pakat semaya sejak tu penuh. Bermai subuh ni 1 sah tak penuh. Mana tahu kalau kita perhati tengok sejak mana panggil semaya subuh sama dengan semaya maghrib, mana tahu masjid tu hebat. Masjid tu orang panggil mempunyai imej yang paling hebat lah. Orang panggil gerak-geri masjid kampung tu panggil dihidayah oleh Allah Subhanahu taala. Subuh, maghrib berapa sah, subuh pun seperti juga. Tapi kebanyakan kita perhati tengoklah gilah di kampung mana, di tempat mana waktu subuh ni tak sama dengan waktu lain. Sikitnya. Sah yang pertama tu tak penuh dah. Seterusnya 2 sah. Tu nak kata Tuhan mari letak semaya subuh ni walaupun 2 rakaat tapi Tuhan mari letak di masa yang payah. Payah bagi orang nak bangun. Nah, mana tahu sebab apa? Sebab itulah orang panggil satu hadis Nabi kata inna athqala salatin 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Nah, iaitu satu semaya yang berat bagi orang munafik iaitu semaya isya dengan semaya subuh. Bermakna kata kita apabila dapat tunai semaya subuh, satu tanah nak beza di antara kita dengan orang munafik. Wal iyad billahi min dzalik. Kita tak usah nifaq, masalah munafik ini kita tak usah. Satu cara nak tanah nak terana kita ni kata kita ni bukan orang munafik iaitu kita semaya subuh. Sebab semaya subuh ni sepuluh yang Nabi kata athqala, berat. Allah berat. Berat. Semaya lain tak ada gapo, walaupun 4 rakaat tak ada rasa berat, tapi subuh ni berat. Buku apa? Buku yang sakut masalah tidur tu. Lebih bagi orang tidur lewat, pukul 1 tak tidur lagi kak, tak kena royak dah. Dia kata dan mai subuh ni bagi satu taufik, hidayah, pilihan daripada Allah Subhanahu taala. Sebab itulah benar pada nak tidur kita kena zikir, kena baca doa, kena baca kulhu, kena baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, patut ambil wuduk, patut tidur. Sebab ketika kita nak tidur tu syaitan mai berkah, mengikut satu hadis, syaitan mai berkah kita. Orang bedok kiong-kiong gapo tak bangun, tak jaga. Pas yang kedua, kita lah ni panggil teknologi Terus kita ada nalika peluk belaka Saya ni usaha ambil cari suara apa? Suara poleh. Hot train tak padai, kena suara poleh. Nyong tu jadi. Alhamdulillah lah bangun semua lah, alhamdulillah. Tapi hak besar kalinya kita nak tidur awal. Cara dia. Sebab Nabi kata sini athqal. Semaya subuh ni berat bagi orang munafik. Nah, bagi kita pun rasa berat juga, tak gitu.
Nah, maka satu kisah saya nak khitam panggil nasihat saya ataupun kuliah subuh saya, seorang orang bukan Islam, dia baru masuk Islam. Kalau tak silap dia ni orang Filipin. Dia baru masuk Islam, lepas dah mengucap 2 kalimah syahadat agak. Satu amalan dia kena buatnya iaitu sembahyang. Sebab sembahyang ni duk lain rukun. Bukan kata baru masuk Islam kalau mu tak nak sembahyang lagi tak apa. Nanti sebulan 2 bulan lagi baru sembahyang. Tak. Dia mengucap agak. Sampai itulah orang sana tu setelah mana orang hatang sasanik tu masuk Islam, lepas dia mengucap, mula-mula dia ajar ambil wuduk, ambil sembahyang. Mula-mula pak ustaz panggil syekh sana tu dia ajar orang baru masuk Islam cara ambil sembahyang, lepas tu cara sembahyang. Ajar sembahyang. Tak pandai baca Fatihah tak apa lagi, tapi kita sembahyang dulu. Takbir, qiyam, rakaat, sujud, subuh mayar 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. Walaupun tak pandai baca lagi, tapi kita betul sembahyang dulu. Dia ajar cara sembahyang. Maka saudara kita ni hak baru masuk Islam ni, satu keberatan bagi dia masalah sembahyang ni iaitu sembahyang subuh. Ya orang baru tak biasa kita ni nak pagi bangun semua. Nah, tapi dia ni hidup dia tu tak biasa sembahyang dah, dia belum ada tu dia bukan orang Islam. Setelah mana dia masuk Islam, mayang maghrib masa tak apa lagi, isyak tak apa lagi, baru mari subuh tu berat bagi dia. Orang lain ke sejak belaka khabar dia ni bangun pukul 8. Dia bangun nak mari subuh tengok cerah. Nak hari. Katok meja nak murid, buat apa aku tak bangun dia tu ni. Dia tahu dah kata sembahyang ni wajib fardu. Tapi dia usaha, okey panggil mujahadah dia tu, dia usaha. Mudah-mudahan Tuhan tahu keampunan kepada dia ataupun Tuhan buat kira sebab dia niat nak mai subuh, niat nak bangun tapi tak bangun juga. Nah, dia tak biasa. Dia tak biasa dengan sebab belum tu dia tak biasa sembahyang. Maka cara dia nak buat dalam hana widang dia mau mai subuh, walaupun orang bel pun dia tak dengar. Dia boleh jaga. Tak nalika peluk dia tu, tak tepi katil. Masa ke berapa katalah pukul 5 tu orang nak mula sembahyang, dia tak pukul 5. Dengar apa ni? Khabar-khabar dia jaga tu tak dengar je kokok. Bangun kat pukul 10 pagi dah. Dah hari ni. Katak meja dah. Murid tak diri dia lah. Buat apa aku tak boleh sembahyang, tak boleh bangun ni. Usaha pula pergi beli jas sutil lagi jaga kat. 2 teh dia beli jas. Tak dipala tidak ya sah. Lepas tu dia tak depan usaha. Dalam paman 10 met. Kira kata kalau dia hak ni tak padah hak nung dengar lagi. Ya mana tu dia jack kukuk dia mai katuk tak khabar. Tak masa tu dah kukuk no dia katuh ni pak. Dia bangun. Bangunlah dah ni dah jas lagi depan tu. 10 met. Bangun lagi katuk pak mari dikatai mula tidur pok dah. Jaga tengok pukul 8 pok dah katak meja pok dah tak jaya lagi. Gi beli sutil lagi. Je tu. Supaya semua ya tak tepi tidur tak depesa simet, hok lagi dia tak dijamai di pintu jamai. Apa nama ni tak bangun lagi ni, dia ngepek diri dia. Kalau tak jaga gitu tegup benar aku ni. Pok dah bangun je kukuk, dia pergi katuh tu pergi gatuk pintu jamai, klik mai tidur mula pok dah. Suturatnya dia pergi beli sutil lagi, ambil je gerak gitak tempat ambil semaya tu. Pak tak semaya tu. Hak tu baru jaya. Setelah mana dia bangun tu dia pergi di jamai tu, dia siapa di tempat kot 6 tu dia buka air ke, dia ambil air tu ambil semaya dia segar. Itu nak kata orang yang masuk Islam tu dia usaha mujahadah dia untuk dapat semaya subuh, bukan dia mudah bagi dia tu. Berapa kali usaha sehingga akhirnya Tuhan beri taufik kepada dia dapat mai subuh bersama dengan ahli masjid dalam waktu dia. Begitulah buat kita dah. Tak ada apa lagi. Kita berhajat kepada taufik hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Dan supaya kita nak dapat taufik kita, diri kita pun kena usaha juga. Nak buatlah mana we boleh bangun mai subuh. Nah, iaitu salah satunya tidur awal. Yang kedua zikir belum pada tidur. Yang ketiga iaitu jaga gerak. InsyaAllah dengan taufik dan hidayah kita akan dapat bangun bangkit daripada tidur dan dapat pergi sembahyang subuh bersama dengan jemaah di masjid dengan orang yang ramai-ramai insya-Allah taala. Maka sekadar saja kuliah subuh saya
Mudah-mudahan apa panggil satu peringatan bagi saya dan kepada saya sendiri dan kepada kita semua insya-Allah taala. Sekadar itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.